Okay, so Assalamualaikum Puan Baik. Suzirana. Okay, you dalam sesi private coaching. Ini package khas kepada you yang hadir pada Advanced Social Media Marketing Training last week. So bonus kita bagi sesi ni, CEO coaching kita bagi, CEO mentoring kita bagi, ebook price strategy kita bagi, private coaching kita bagi dan juga Advanced Social Media Marketing Training. Okay, so soalan hari ini lebih kepada tertumpu macam mana I boleh bantu you. You dah experience CEO mentoring daripada Datin Fazmi, CEO coaching daripada me myself, advanced social media marketing daripada me myself, dan akan datang kita akan bagi the ebook. So apa yang I boleh bantu untuk business you, especially untuk target tahun 2022? Okay. Apa dia soalan puan? Soalan. Saya nak yakinkan lebih ramai tarik ejen bawah saya. Nak ramaikan ejen bawah you. So saya boleh apa level, lepas tu macam Datin Fazmi punya session, I memang kena firm dengan capital. Capital dulu, strong capital. So I nak stay capital, nak strong capital, nak kena disiplin dengan dia punya tu yang I nak maintain benda-benda tu, nak rolling. Alright. Nak confidence dengan pasal kita punya media sosial macam tu. Okay, I believe the issue now is not about the capital. The issue not about the strategy macam mana you nak go through next level. The issue now, I can see that your problem are more to the aim. Apa yang you nak sebenarnya? Betul. Real. To be frank, bila you tanya macam ni, and I dengar pada soalan ni tadi, you tak nampak you punya picture. You tak nampak you punya impian. Contohlah, by March 2022, berapa sales you yang you nak? RM berapa ratus ribu yang you nak? Nak ambil 100,000 ke? So, nampak tak? Cara you respon pun dah tahu you tak ada gambaran, you tak nampak you nak ke mana. Betul. Dia macam ni. Ini baru kita pun, to be frank, I pun baru buat. So bila kita buat, aku nak berapa tahun 2022, tahun ni kita dah tahu dah berapa kita dapat. Tapi bila kita nak buat projection, bila kita nak buat forecast, bila kita nak buat target, so kita tengok dulu record kita macam sebelum ni, dan kalau kita masuk a few strategy dan a few ideas untuk business you, oh rupanya aku boleh dapat banyak macam ni pada bulan Mac, pada bulan Mei, pada bulan Jun. Sekali bila I tengok pada bulan Disember 2022, you know tak berapa yang kita bakal dapat? Kita punya forecast, kita punya projection 5 juta sebulan. Alright. Bila kita pergi balik, ui gila 5 juta sebulan, sebelum ni baru 10,000. Macam out of mind. Tapi sebabkan strategi tu yang membuatkan idea tu praktikal. Okey, macam mana, jangan fikir benda ni impossible, jangan fikir benda ni macam berangan poyo, tidak. Kalau you target kecil, ni biasanya motivator atau business guru dia akan cakap tau, your dreams are too small. So bila I fikir balik, so sebelum ni I target, okey lah kalau dapat sebulan 90,000 cut off cukup lah. Okay, sebulan dapat 180,000 cut off cukup lah. Sebenarnya bila sebulan tiba-tiba lah baru 2 minggu I dah dapat 120,000. Uish, alah tinggal lagi 30,000 je nak achieve target. Okey lah, lepak lah. Sebab you lepak lah, you akan jatuh comfort dan you akan lemas balik. So bulan depan you nak kena start balik, struggle balik. Momentum you dah lari. So bila you target contohlah 5 juta sebulan, okey 5 juta, kerja keras ni, okey, so untuk dapat 5 juta apa yang you perlukan untuk memudahkan 5 juta tersebut dicapai? Oh, kita perlukan team, kita perlukan macam ni, kita perlukan capital, kita perlukan influencer, kita perlukan marketing macam ni, kita perlukan billboard, dah. You dah start plan. So bila you dah start plan, you kerja you jaga je. Benda ni jadi tak? Benda ni dibuat tak? Benda ni apa result dia? Benda ni apa problem? You just pantau saja benda tu. So dia tak pantau, okay, kita punya buka bank. Every hour buka bank account. Okay, 10,000 dah masuk. Next, you pula, okay, berapa ribu dah masuk? Berapa ribu? Okay, hari ni Alhamdulillah, sehari kita dah dapat dalam 23,000. Esok push lagi. Okay, bulan ni kita baru dapat dalam 1.6 million saja.
you takkan comfort sebab you masih tak capai you punya target 5 juta. Compare then, kalau you letak aim you kecil 20,000, oh kita dah nak sampai ni 20,000. Yeay, tahniah semua dah capai. Okay, jom kita celebrate. Itu culture orang kita. Alright, I nak celebrate, I have to reward myself. Ya, betul. Tapi kalau you punya aim 20,000, duit yang you dapat tu dah habis dekat reward yourself. Sampai you tak ada capital untuk next month. Itu yang biasa terjadi. Sebab tu business you berpusing dekat situ je, dia tak makin berpusing besar tau, dia makin tak besar. Dia balik-balik pusing kat situ. Sebab you out of capital. So you dah experience dengan DF. Macam mana you nak buat? First thing first, my suggestion, tolong take note Puan Suzirana. First thing first, apa yang you nak dalam business ni, bukan dalam life ni, dalam business ni. Apa yang you nak kita spesifik. Berapa sales sebulan? Berapa team, penambahan team sebulan? Kalau ikutkan kita punya jadual sekarang, I kena recruit my staff at least 2 orang sebulan. Pada bulan Februari kita kena recruit 3 orang. Pada bulan Mac seorang, pada bulan April kita kena masukkan 4 orang. I dah ada jadual tu. Berapa sales, berapa apa? Berapa sales, berapa ramai team yang kena masuk. Contohlah, okey. You sekarang ranking you dalam Lunabel sebagai apa Puan? Agent je. Agent. Okey, bawah you ada orang, ada agent, ada mini agent? Ada 2 mini agent. See. So bila you nak naik stokis, berapa ramai mini agent dan agent yang diperlukan? At least kena bagilah mini agent dan agent untuk dapat lebih profit. You dah tahu dah, benda tu lah jadi target you. Okey, contohlah I kena ada mini agent dalam 5 orang, agent dalam 3 orang untuk I jadi stokis. So, mini agent berapa hari bulan kena masuk? Agent berapa hari bulan kena masuk? You dah nampak dengan jelas gambaran tu. So kerja you adalah kejar target saja. Okay, mini agent. Okay, mini agent settle, cut off, mini agent. Agent pula. Agent tu, you convert je lah mini agent jadi agent. Influence. Bukannya, kau jadilah mini agent akak. Kau jadilah agent akak. Nanti kau jadi agent akak, kau akan macam ni tau, macam ni. Tak, itu menyuruh. Influence adalah mempengaruhi, menghasut, mengurat. Kau nak tak gaji kau sebulan kau full time kan? Kau nak tak part time kau busuk-busuk lah dapat dalam 1,200 sebulan. Boleh kau beli shopping kat Shopee tu, kau asyik add to cart je kan? Selepas ni add to cart boleh bayar terus sebab ada duit. Nampak tak? Proses menghasut, influence. Alright? So itu you punya peluru, itu you punya modal, itu you punya strategi untuk convert daripada mini agent kepada agent. So you kena nampak gambaran jelas berapa RM nak kena kejar, berapa ramai team. Okay, 2 benda ni saja you kejar dahulu. Jangan kejar benda lain. Cuba konsistenkan benda ni untuk 7 bulan. Kalau you dapat contohlah mini agent, okeylah mini agent at least sebulan aku rekrut 3 orang, agent 2 orang, 3-2. Sampai je 7 bulan, wow, aku dah ada ramai macam ni. Now, let's focus on capital. Sebab waktu tu you dah fokus, you dah cut off. Okay, agent settle. Contohlah, janganlah ambil 7 bulan, lama sangat. Kita ambil dalam 2 bulan saja. 2 bulan nak kena letak dalam, aku nak ada 12 mini agent, aku nak ada dalam 7 orang agent dalam masa 3 bulan. 3 bulan boleh? 3 bulan boleh? Lagi, okay, trik dia lagi pendek lagi bagus. First quarter. Yes, 1 quarter berapa lama? 3 bulan lah. Alright. 1 quarter 3 bulan. So lagi pendek lagi bagus. Okay? Alright. So far dapat? Dapat, Alhamdulillah. Okay. So bila you dah nampak gambaran ni, you dah jangan risau, aku nak kena buat apa yang hari ni, kerja you celik-celik je, siapa yang nak kena jadi mini agent? Siapa nak kena jadi agent? Jangan fikir capital lagi, jangan fikir modal lagi. Alright? You fikir convert je. Convert okey lah, at least 2 minggu ni pulun kau. Alhamdulillah, aku target 3 bulan tapi 2 minggu dah settle. Next, capital pula. Capital ni macam mana nak dapat? Kalau you manage you punya kewangan betul-betul. Dalam bisnes ada 2 jenis keadaan yang you kena fikir. 1, masukkan duit. Nombor 2, uruskan duit. Itu 2 keadaan yang you kena consider. First, masukkan duit. Nombor 2, uruskan duit. So, you masukkan duit, kemudian first, you masukkan orang, you uruskan orang. Alright. Itu strategi pertama. Strategi kedua, orang settle, team settle, masukkan duit, uruskan duit.
macam mana nak masukkan duit adalah to ensure you punya team buat kerja. Sebab you override, you dapat commission daripada penjualan mereka, betul? Betul. So you bila you dapat override, Akak tengok kau ni macam lembau je minggu ni, okey tak? Nak tak bantu? Nak tak strategi menjual and so on. So you encourage mereka untuk menjual, bukannya menyuruh. You are not giving orders, you encourage orders. Jual lah, kau lemah ni, target kau ni patut capai. Tak, itu memberi arahan, orang akan lari. Ini leadership skill You kena encourage. Kenapa ni? You tak sihat ke? You ada masalah family ke? Itulah kak, anak saya tak sihat lah, ya ke? Okey, macam ni. Tak apa. Sales tak kena kejar. Anak you tak sihat, tak apa. Kita pakai digital supaya dia proses tu mudah sedikit. So you encourage mereka pula untuk guna another strategy. Sebab shit happen. Benda dah jadi. Musibah dah jadi. Malapetaka dah jadi. Tak kena cakap, okey tak apalah, you rehat dululah. Nanti anak you dah sihat, baru datang balik. Memang you rugi. Alright, ini ramai orang stokis-stokis dia buat macam tu. You tak sihat lah, tak apa, kita faham. Jangan ada rehat dulu. No. Bila buat bisnes, you sakit ke, orang mati ke, you lapar ke, you sibuk ke, bisnes tetap kena running. Cuma strategi apa yang praktikal dengan keadaan dia waktu tu. Itu yang you kena bagi. Okay, faham. Alright. So kalau tak ada, cuba call up you punya master stockist, you punya master distributor, you punya founder. Macam mana tim aku macam ni, macam mana nak buat ada tak idea? So minta pandangan mereka untuk diberikan. Okay? Okay, faham. Alright, fantastic. So, soalan seterusnya? I setakat ni soalan I cuma fikiran macam tadi tu je lah, yang tadi lebih daripada tu sebab I tak boleh nak I tak ada idea lagi lebih daripada apa yang kita study untuk 3 hari ni. So I nampak clear kat sini. I akan buat sikit-sikit untuk, bukan buat sikit-sikit, buat apa yang kita dah target untuk yang kita dah belajar. Okay, fantastic. Now, you nak strategi tak? Sebab I dah postpone you punya slot, I bagi you satu strategi. Okay. You cuba cari individu sorry, ini nak cerita sale bukan nak cerita team. Bila you nak cari capital yang besar, sebab kalau you yourself dapat jual dalam you dapat jual sendiri, you punya untung lagi besar berbanding override. Setuju? Betul. So bila you nak jual, you jual kepada gatekeepers, jual kepada manager, jual kepada decision maker atau paymaster. Contoh dia ni adalah HR manager untuk syarikat JNT contoh, atau dia adalah branch manager untuk JNT kawasan you. So you bodek branch manager tu, kipas gila-gila, pakai aircon, biar ada sejuk, cakap dengan dia, bro, bagilah appreciation kepada kau punya staff semua ni. Diorang gila-gila kau buat kerja. At least nanti aku sediakan satu macam kotak ni supplement lah, boleh dia appreciate wife dia and so on. So you buatlah satu kotak ni. Okay. You bagi, you dah siap ribbon, dah siap wish card. Offering. Yes, offering. That's the offering. The thing is, you jual kepada branch manager tersebut bukan untuk orang tu jadi cantik, sebab JNT mostly lelaki. You jual benda ni bukan untuk JNT tu jadi cantik, jadi sihat, jadi kuat, tidak. Offering dia adalah, bro, kau branch manager, kau patut appreciate tau kau punya team. Mereka ni gila-gila kau buat kerja. Appreciate macam mana? Aku nanti sediakan satu premium gift. Alright, aku dekor lah ada appreciation daripada branch manager. Kau appreciate mereka ni kerja siang malam, kau appreciate mereka kerja keras, hujan, panas and so on. Just appreciation, benda ni mereka boleh bagi pada wife mereka. Sebab kau tahu tak, kalau relationship laki dengan wanita, husband and wife tu bagus, kau punya team punya performance pun bagus tau, emotion mereka stable. You influence mereka sebab benda tu. Alright? Dia orang ni bukan consider pasal duit. Dia orang nak consider kenapa aku kena say yes. Tu je. Dia orang ada duit. Kenapa aku kena say yes untuk offer you? Bro, kau nak tak team kau hantar laju, barang tak rosak, lepas tu happy, tak bergaduh kat tempat kerja. Cerita dia, kalau kat rumah pun tak betul, kat office confirm bergaduh dengan teammate. So aku nak kau bagi appreciation gift. Aku akan buat dia jadi premium gila so that dia boleh appreciate wife dia. Rumah tangga bagus, rumah tangga happy, datang kerja happy, dengan kawan pun bagus, tak bergaduh, dan performance kerja, quality kerja tu very important. Faham. Alright, so that is your offering.
So, kalau dia bagi contohlah staff diorang ada 12, at least 12 kotak secure dalam jangka masa 2 jam. Nak tak? Itu je kerja dia. Retail Alright. dapat retail cost. Betul. Alright. So, bila dah dapat benda tu, you go lah for ni pula apa branch manager lain pula. Okay, JNT ni aku dah tapau. Pergi JNT lain pula. Pergi JNT lain. Wan, you know what? You branch manager sini kan? Branch manager dekat tempat sebelah tu dah beli tahu. Ini gambar-gambar diorang. Ini appreciation. Ini performance diorang. Takkanlah you tak nak performance you punya branch jadi macam diorang. Dia lagi mudah nak influence orang kedua sebab you dah tackle orang pertama. Itu yang terjadi pada my company bila kita ambil automobile industry. Kita tackle Pro 2. Pro 2 pertama pergi kepada Pro 2 kedua, pergi kepada Pro 2 ketiga, pergi kepada Proton, pergi kepada Proton, pergi kepada Mazda. Dia automobil semua pusing-pusing. Tukar dia brand saja, tukar dia lokasi saja. Right? Sebab testimoni orang pertama sangat-sangat penting. You punya game kalau you nak jualan besar, you kena main, kita namakan dia relationship referral. You kena cari individu yang boleh beli dalam keadaan yang banyak. Dia mungkin beli sekali saja setahun, tapi dia beli tu banyak. Itu game yang you kena kejar. Okay. Alright? Dapat? Volume. Okay. Okay. So, kita tinggal lagi seminit. Any other things yang mungkin I boleh bantu you? Tak ada, tapi I boleh call you anytime kan? Okay. I boleh refer kat coach selain daripada retail punya business. Lain punya business macam I tengok servicing pun boleh ke? Servis apa? Macam servicing punya business pun boleh Boleh, tak ada masalah. Just let me know. Alright? Okay. Sebelum tu, jangan keluar dulu. I akan tamat dulu sesi ni. Terima kasih Puan Susirana, agent untuk Lunabel. Okay? So, you boleh refer balik video ni di YouTube channel Kimi Abdullah. Okay? Terima kasih. Alright, thank you kerana menonton.